Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Abdul Rashid Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, ini cara sembahyang tarawih. Sebelum kita bincang cara sembahyang tarawih, kita bahas dulu fiqh sembahyang tarawih. Jadi sembahyang tarawih sembahyang tarawih dilaksanakan di dalam bulan Ramadan. Dituntutkan ke atas setiap mukallaf untuk sembahyang tarawih secara berjemaah. Itu pandangan mu'tamad. Dalam kitab Hasyiah Al-Jamal ala Fathil Wahhab, ada sebahagian pendapat ulama yang mengatakan bahawasanya sembahyang tarawih sunat sembahyang sendiri. Kerana apa sunat sembahyang sendiri? Kerana illah dia takut boleh riak. Takut boleh riak. Sebab sembahyang tarawih itu banyak, 20 rakaat ni asal lah. Kalau kita hak 8 tu tolak tepi dulu. Asal 20. Jadi dia kata sunat buat di rumah sembahyang tarawih sebab takut boleh riak. Tapi itu bukan pandangan yang mu'tamad. Pandangan mu'tamad sunat berjemaah. Sunat berjemaah. Kenapa sunat sembahyang tarawih ni? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melazimi sembahyang tarawih tersebut. Senantiasa melazimi sembahyang tarawih tersebut. Cumanya secara berjemaah tu tidaklah semua. Tidaklah semua Ramadan tu Nabi sallallahu alaihi wasallam buat secara berjemaah kerana takut akan difardukan ke atas umat dia. Takut akan difardukan ke atas umat dia. Cumanya sembahyang tarawih berbanding dengan sembahyang rawatib. Semua sembahyang rawatib, sama ada muakkad atau ghairu muakkad, lebih afdal daripada sembahyang tarawih. Dari sudut tertib, sembahyang rawatib qabliyah ba'diyah itu lebih afdal, walaupun dia tu ghairu muakkad, lebih afdal daripada sembahyang tarawih nisbah tertib. Tapi berlaku khilaf di kalangan ulama lah. Kalau pendapat kitab dalam kitab pendapat kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah ni, dia seolah-olah mengatakan sembahyang rawatib yang muakkad yang lebih afdal daripada tarawih, adapun tarawih lebih afdal daripada rawatib yang ghairu muakkad. Itu khilaf. Cuma ghayahnya, pandangan mu'tamadnya, rawatib sama ada muakkad atau ghairu muakkad lebih afdal daripada tarawih. Jadi kalau seorang tu lepas sembahyang isyak, dia tak sembahyang ba'da isyak, tapi sembahyang tarawih 20 rakaat, jadi pelik sikit tu. 2 rakaat lepas isyak muakkad pula tu lebih afdal daripada 20 rakaat tarawih. Jadi jangan tinggal tu. Dan rakaat tarawih berapa? Dia ada pecah dua puak. Puak Madinah dengan puak selain Madinah. Puak Madinah yang dipelopori Imam Malik rahimahullahu ta'ala ada 36 rakaat. Ada 36 rakaat. Adapun selain Madinah, Mekah dan sebagainya, sebelum tu, kenapa Madinah 36 rakaat? Iaitu 20 campur 16. Mana bagi 16 tu? Setiap tarawih, satu tarawih 4 rakaat. Jadi kalau 20 rakaat, lalu 20 rakaat lebih kurang ada 5 kali tarawih.
5 kali tarwihah. Tarwihatun, tarwihatani, tarawih. Lebih kurang 4, 8, lebih kurang 5. Lebih kurang 5. Cuma yang 20 tu tak kira lah. 20 tu tak kira dah tu, kira 4. Jadi 4 di Mekah, setiap kali 4 rakaat mereka akan tawaf. Jadi Madinah tak dapat tawaf, diganti dengan 4 rakaat. 4 kali 4, 16. Jadilah 36 rakaat. Tu kalau di Madinah. Jadi riwayat Imam Malik ada 2 pendapat, satu 20 rakaat, satu 36 rakaat. Cuma selain Madinah pula disunatkan untuk sembahyang 20 rakaat setiap malam bulan Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan. Jadi boleh dia niat macam ni, usalli sunnata qiyami Ramadan, boleh. Tu sembahyang tarawih tu. Tu antara satu niat sembahyang tarawih. Usalli sunnata qiyamit tarawih. Nanti tengok Ramadan confirm ada isunya. Isu kadang-kadang benda tu hati tu isu juga. Sebab dia tak belajar. Sunnata qiyamit tarawih boleh, ataupun sunnatan tarawih. Kalau kita ni sunnatan tarawih sekali lagi. Sunnatan tarawih ataupun min salat, ataupun kita kata usalli rak'ataini min salati tarawih. Boleh juga. Sebab sembahyang tarawih tu 20 rakaat, sedangkan kita nak buat 2 rakaat. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita buat 4 rakaat sekaligus tidak sah. Tidak sah. Dia kena 2 rakaat. Mazhab Hambali sah. Di Indonesia Muhammadiyah punya kawasan, dia sembahyang 4 rakaat 1 salam. Dia sembahyang 4 rakaat 1 salam. Mazhab Syafi'i tidak sah, 2 rakaat saja. Kemudian 20 rakaat ni ada hadis yang dhaif. Bukan, bila hadis yang dhaif tak ada jadi hujah sebenarnya, tapi ada hadis yang dhaif menunjukkan sembahyang tarawih 20 rakaat. Tapi hadisnya hadis dhaif. Kemudian 20 rakaat ini juga berlaku sebab berlaku ijma' sahabat. 20 rakaat tarawih berlaku ijma' sahabat. Bahkan ada satu hadis yang mursal yang mengatakan sembahyang tarawih 23 rakaat, iaitu 20 rakaat 3 witir. Ada gitu. Itulah asal usul mana mari 20 rakaat tu, berdasarkan hadis dhaif, berdasarkan ijma' sahabat, berdasarkan satu riwayat hadis mursal. Jadi setiap 4 rakaat dipanggil sebagai satu tarwihah, satu rehat. Sebab apa dia panggil tarwihah? Kerana lepas daripada 4 rakaat tu dia relax sekejap. Relax sekejap tu dah ulama Melayu kita isi dengan zikir-zikir, selawatnya, doanya. Yang kita akan bacalah lagi zikir ni. Tu. Lepas tu, kalau seorang tu buat sembahyang kurang daripada 20 rakaat, adakah dia dapat pahala tarawih ataupun tidak? Khilaf ulama. Imam Asy-Syarqawi rahimahullah dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi ala Tahrir, dia kata kalau seseorang buat 16 rakaat tarawih, walaupun niat tarawih, dia dapat pahala sunat mutlak saja. Tak dapat pahala tarawih. Tapi pandangan yang kedua mengatakan walaupun buat 2 rakaat sah sebagai tarawih, dapat pahala tarawih, bukan dapat pahala sunat mutlak. Jadi kalau orang yang buat 8 rakaat dapat pahala tarawih atas pandangan kedua. Pandangan pertama tak dapat pahala tarawih, dapat sunat mutlak saja walaupun dia niat tarawih. Kemudian sebab apa sembahyang tarawih ni dalam mazhab Syafi'i mesti 2 rakaat 1 salam? Kenapa tidak boleh 4 rakaat? Kerana dia menyamai dengan sembahyang fardu dari sudut dituntutkan berjemaah. Dia menyerupai sembahyang fardu dari sudut dituntut berjemaah. Dituntut berjemaah dalam sembahyang sunat kebanyakannya 2 rakaat. Sembahyang sunat Aidil Fitri, sembahyang sunat Aidil Adha, sembahyang gerhana, sembahyang matahari, matahari juga dah. Sembahyang gerhana matahari, sembahyang gerhana bulan, sembahyang istisqa, dua tu. Maka tarawih pun 2 juga. Tu. Jadi kalau dia tu takbiratul ihram lebih daripada 2 rakaat sengaja dan tahu, maka hukum dia tidak sah. Kalau tak tahu, tak sengaja, sah, tapi sah sebagai sunat mutlak. 4 rakaat contohnya, 4 rakaat jadi sunat mutlak kalau dia tak tahu ataupun tak sengaja. Habis. Waktu dia bila? Waktu dia
bermula selepas kita buat sembahyang isyak, macam witir. Dia bukan masuk waktu isyak, selepas buat sembahyang isyak walaupun jamak takdim sekalipun. Dan habisnya ketika masuk waktu subuh. Ketika masuk waktu subuh. Habis, selesai. Itulah sekitar masalah tarawih. Ini cara sembahyang tarawih. Salatul tarawih rahimakumullah. Ini tu bila akan jawab. Atau ajarakallah, mudah-mudahan Allah menggajari engkau. Rahimakumullah, mudah-mudahan Allah merahmati kalian. Kalau ajarakallah, ajarakumullah lah, ramai. Maka menjawablah kaum, kita menjawab la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pun kata sallallahu sallam alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah sallallahu sallam alaihi boleh. Lalu takbiratul ihram. Kita pun takbir. Lafaz niatnya niat tarawih. Usalli sunnatat tarawih raka'ataini lillahi ta'ala. Ataupun talibin ala. Okey. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in sebut sunat khatam 30 juzuk Al-Quran dalam sembahyang tarawih 20 rakaat. Kalau susunan macam ni yang kita buat ni, dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin kata bid'atun. Bid'ah. Tapi bid'ah yang bukan mungkarah. Susunan apa? Dia menyalahi sunnah yang sebenar, iaitu perlu khatam 30 juzuk Quran. Cuma ulama sebab apa yang bid'ah ni? Sebab dia ulang qul huwallah tu. Dia ulang. Cuma sebab apa ulama buat begini? Pertamanya dia surah yang lengkap. Dia surah yang lengkap, lagi pula pendek, nak menjinakkan orang untuk sembahyang habis. Untuk sembahyang sampai 20. Hati orang Melayu kita ni tak jinak mana kalau nak sembahyang lama-lama ni. Kecuali betul-betul nak lah. Sebab tu kalau masjid negeri dah buat 30 juzuk Al-Quran tarawih tu padah lah. Orang nak pergi 30 juzuk tarawih tu pergi masjid negeri. Kalau masjid biasa-biasa di kampung hak macam ni. Kemudian baca surah rakaat pertama Alhaakumut Takatsur hingga akhirnya. Kedua qul huwallahu ahad hingga akhirnya. Habis salam. Lepas tu selawat pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu sallam alaihi. Biasanya tak ada wa ala ali Muhammad tu. Terus selawat. Takbiratul ihram pula. Surah rakaat pertama wal asri innal insana hingga akhirnya. Kedua qul huwallahu ahad hingga akhirnya. Lepas tu salam fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah la ilaha illallah. Habab ya. Lepas tu dia doa lah. Dia ada doa dulu sebetulnya. Dia doa. Takbiratul ihram ini yang rakaat kelima dan keenam. Surah rakaat pertama wailul likulli humazatil lumazah hingga akhirnya. Ini ikut tertib Quran ni rakaat pertama. Qul huwallah saja dia satu surah yang sama. Keduanya qul huwallahu ahad hingga akhirnya. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun sallallahu wasallam alaihi. Takbiratul ihram lagi. Surah rakaat pertama alam tara kaifa fa'ala rabbuka hingga akhirnya. Kedua qul huwallahu ahad hingga akhirnya. Lepas tu salam fadlan min Allah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Doa. Lepas tu mulalah orang cabut belaka. Tinggallah dua sah satu sah. Lepas tu takbiratul ihram. Surah rakaat pertama li ilafi Quraisy hingga akhirnya. Kedua qul huwallahu ahad hingga akhirnya. Lepas tu salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu takbiratul ihram. Surah rakaat pertama ara'aital ladzi yukadzibu biddin hingga akhirnya. Kedua qul huwallahu ahad hingga akhirnya. Lepas tu salam al-khalifatul awwal. Khalifatul awwal tadi tu katanya. Di sini al-khalifatul awwal ni rakaat berapa ni? 2 4 6 8 10 12 rakaat 12 dah ni. Kalau kita rakaat keempat dah ada dah al-khalifatul awwal tu. Al-khalifatul awwal
Bukan, selawat kata Nabi dulu, lepas tu Al-Khalifatul Awwal. Betul dah ni. Ya, Al-Khalifatul Awwal rakaat ke-8 lah. Lepas harapan Abu Bakar 8, lepas tu Umar 12, Sayyidina Uthman 16, Ali 20. Kalau 4 tu selawat lah. Betul itulah, tak apa ikut dia. Al-Khalifatul Awwal li Sayyidina ay ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lepas tu takbiratul ihram, baca surah rakaat pertama inna a'tainakal kautsar hingga akhirnya. Kemudian rakaat kedua qul huwallahu ahad hingga akhirnya. Lepas tu salam. Al-Khalifatul Thani li Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian takbiratul ihram, surah rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun hingga akhirnya. Kemudian kedua qul huwallahu ahad hingga akhirnya. Kemudian salam. Al-Khalifatul Thalith li Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian takbiratul ihram lagi, surah rakaat pertama idza jaa nasrullah hingga akhirnya. Kedua, rakaat kedua qul huwallahu ahad hingga akhirnya. Lepas tu salam. Al-Khalifatul Rabi' li Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian takbiratul ihram. Kemudian takbiratul ihram surah betul lah. Betul. Oh, dia selawat akhir kita selawat dulu. Kita selawat dulu. Abu Bakar tu rakaat ke-8 tau. Rakaat ke-20 tu baru Sayyidina Ali. Surah rakaat pertama tabbat yada abi lahabi wa tab hingga akhirnya. Yang kedua qul a'udzu birabbil falaq. Oh, lain ni. Ini witir ni. Oh, masih ni tapi qul a'udzu birabbil falaq kalau ikutkan qul huwallahu juga. Ini tambah kan 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Betul. Kalau ikutkan qul huwallahu juga tu kalau kita ni. Kalau pati musalli qul huwallahu belakang. Patu qul a'udzu birabbin nas hingga akhirnya. Dia baca muawwidzatain, 2 surah dalam satu rakaat. Kemudian salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka maka baca doa ini. Itu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram radhiyallahu ta'ala an kulli as-sahabati ajma'in. Allahumma ij'alna bil imani kamilin wa li fara'idika muaddin wa lis salati hafidhin. Ij'alna, jadikanlah kami bil iman, dengan iman itu kamilin, sempurna. Wali faraidika, dan dengan kefarduan yang wajib bagi kami, tapi li faraidika, kewajipan engkau, muaddi, kami ni orang yang tunaikan dia. Walis salati hafidhin, dan sembahyang itu kami menjaganya. Walis zakati fa'ili, kami membuat zakat. Walima indaka talibin wali'afwika rajin wabil huda mutamassikin wa'adil lagwi mu'ridin. Walima indaka, dan wa talibina lima indaka, dan kami memohon kepada barang yang di sisi engkau. Wali afwika rajina, kami mengharapkan keampunan engkau, kemaafan engkau. Wabil huda mutamassikin, dan kami mengharapkan, kami memegangkan, kami berjalan dalam keadaan pegang dengan hidayahmu. Wa anil lagwi mu'ridin, dan daripada kelalaian kami hindari. Wa fid dunya zahidin, dalam dunia kami orang zuhud. Wa fil akhirati raghibin, dan kami sangat nak kepada akhirat. Wa bil qada'i radin, dan dengan qada' ketentuan engkau kami redha. Wa bin ni'ma'i syakirin, dengan nikmat kami syukur. Wa 'alal bala'i sabirin, dan di atas bala kami sabar. Wa tahta liwa'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sa'irin, dan kami berjalan di bawah panji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ilal haudi waridin, sama juga, dan kepada haud dia juga kami datang. Wa fil jannati dakhilin, dan kepada dalam syurga juga kami masuk. Wa ala sariratil karamati qa'ilin, wa min hurin 'ain mutazawwijin, mutazawwij, kami ni kahwin dengan bidadari. Wa min sudusin wa istabraq wa dibajin mutalabbisin, pakaian-pakaian dalam syurga, mutalabbisin.
Wa min ta'amil jannati akilin, kami makan makanan syurga. Wa min labanin wa asalin musaffin, yang suci. Musaffin, musaffin ni kami dia panggil apa? Musaffin. Betul kan musaghin. Musaffina, betul lah. Musaffina syaribina bi akwabin wa abariq. Kami minum dengan bekah-bekah tadi itu daripada laban, daripada susu dan asal yang suci. Mereka dua patutnya bukan sifat bagi laban tu. Wabi itu takluk pada musaffina, musaffina min alabarin wa asalin. Tengok dia mana tu. Syaribina bi akwab, kami minum bi akwabin wal abariq, itu bekah-bekah. Dia panggil apa? Bejana-bejana. Wa ka'sin, ka'sin tu okey, ka'sin ni gelah. Ka'sin tu kolej ataupun gelah yang anda pegang. Tu. Min ma'in ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah wa kafaa billahi 'alima. Allahumma ij'alna fi hadhihi al-lailati ash-shahri ash-sharifati al-mubarakati min as-su'ada'i al-maqbulin wa la taj'alna min al-ashqiya'i al-mardudin. Ini selalu dalam muqaddimah Ustaz Usama. Ataupun muqaddimah ataupun doa. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian baharulah sembahyang witir 3 rakaat dengan 1 salam. Kita buat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, serakaat 1 salam. Satu lebih afdal. Atau 2 salam dan lepas salam baca tasbih ini. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil quddus, subhanadzil mulkil wal malakut, subhanadzil izzati wal 'azamati wal qudrati wal haibati was sultani wal jalali wal jamali wal kamali wal ضياء والآلاء والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي القيوم سبحان الملك الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت هو أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. الروح tu malaikat Jibril. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lafaz iqamah sembahyang witir, dia tak panggil iqamah sebenarnya, dia panggil nidak, seruan. Sebab dia ada azan, dia ada nidak. Ada yang sunat, tidak sunat untuk nidak, tidak azan, tidak iqamah. Contohnya sembahyang raya, sembahyang sunat gerhana, sembahyang tarawih, dia panggil nidak. Lafaz iqamah sembahyang witir. Ighfiru wa a'tiru wa majidu wa 'azzimu syahra as-siyam a'taakumullahu al-ajra wa rahimakumullah. Doa ni, tak tahu kamu bangun bayar rakaat yang terakhir, lepas tu habis selesai. Hak ni yang akan datang ni, bismillahirrahmanirrahim, ni ada dalam kitab perukunan biasa pun ada. Dia nak bagi tahu hak kita ke atas setiap orang ni. Hak Allah apa, hak Quran apa. Nasihat je lah. Nasihat je ni. Ada soalan sebelum kita pergi? Ada? Sunat mutlak. Itu kalau tak sengaja lah. Tak sengaja ataupun tak tahu. Kalau sengaja dan tahu, buat juga tak sah. Tak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab menyatakan haluan, yakni apa itu haluan? Aturan kepada sekalian yang mempunyai hak. Hak yang perlu kita tunaikan. Yang dia akan sebut ni mungkin wajib, mungkin sunat. Cuma kita kena muhasabah diri je lah. Ketahuilah olehmu, hai talib, wahai orang yang belajar,
hendaklah diketahui sebelum berpindah kita dari dunia ke negeri akhirat. Kena tahu dah ni. Adapun aturan kita, haluan kita kepada malakul maut, itu ada 4. Perkara pertama, taubat daripada segala dosa pada tiap-tiap malam dan siang. Supaya lagi malaikat maut cabut nyawa dalam keadaan kita tak dosa. Dia pun mari dalam keadaan putih bersih, bukan hitam legam. Dalam kitab Nurul Falam Syarah Aqidatul Awam, Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa-siapa yang menjaga wuduk, maka malaikat Jibril akan datang sambut dia punya ruh. Iaitu bila batal ambil sembahyang, bila batal ambil sembahyang, bila batal ambil air sembahyang, bila batal ambil air sembahyang. Apa nak kata dia? Ya. Bila batal ambil air sembahyang. Macam mana kalau macam ni? Kita tidur dengan bini batal, takkan tak boleh sentuh kot? Soalan takkan tak boleh sentuh kot? Kita berwuduk batal sebab sentuh bini. Kalaulah sebelum tidur tu dia dah berwuduk untuk tidur. Berwuduk untuk tidur tu sunat. Berwuduk untuk tidur tu sunat walaupun dia ada wuduk. Walaupun dia ada wuduk dah, sunat berwuduk lain, tajdid wuduk untuk tidur. Tu dalam kitab Fathul Mu'in lah. Kemudian bila dia tidur dengan isteri dia, mestilah sentuh. Tak kata sentuh pula, tak sentuh tak romantik mana. Mestilah sentuh juga. Adakah dia tu batal? Batal memang batal. Cuma dia orang panggil apa? Orang panggil bukannya kena lepas ambil air sembahyang sentuh isteri tu ambil lagi dah. Sebab hak tu memang tempat untuk tidur, memang tempat untuk kita batal. Sebab kita tidur batal. Maksud senantiasa ni ialah selain daripada keadaan-keadaan yang darurahnya kena batal. Tidur memang akan batal. Dah mesti sentiasa lepas batal ambil sembahyang, macam tu tak tidur. Selain daripada keadaan-keadaan itu, maknanya kita sentiasa dalam keadaan wuduk. Tu nak buat macam mana? Tidur batal. Sentuh bini batal. Sentuh bini hak nak tidur tu, bukan sentuh bini selain nak tidur tu. Kemudian keduanya, suka kita jikalau dihinakan orang, jangan membesarkan dirinya. Apa ni? Kalau orang puji dia tak kuasa besar, orang hina dia tak kuasa lekeh. Dia relax. Tu orang yang ikhlas, orang yang tidak sombong. Kalau orang sombong, orang hina dia marah. Orang puji dia rasa. Bahaya. Ketiganya, membayar qada kita, yakni membayar segala hutang kita dengan Allah, hutang dengan manusia. Sebab nak mati ni, hutang dengan Allah habis kita ni. Hutang dengan manusia tergantung roh kita, tak diterima. Keempatnya, berkehendaklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempatnya, berkehendak kepada Allah. Apa maksud berkehendak kepada Allah ni? Berkehendak kepada Allah. Kita pun tak ada kitab perukunan sekarang ni. Sama dengan perukunan tu. Berkehendak kepada Allah. Tu nanti kita tengok lepas ni. Dalam kitab perukunan sama ya. Adapun aturan kita kepada kubur itu 4 perkara. Pertama, meninggalkan mengumpat orang dan mengadu-ngadu. Bahkan semua benda haram pun wajib kan? Wajib untuk kita elok. Cuma mengumpat orang, mengadu-ngadu orang ni, dia buat dosa dengan orang. Dia buat dosa dengan orang, maka wajib bertaubat dengan cara minta ampun kepada dia. Kitab perukunan dulu kita baca habis ke? Dekat Uniza ilmu. Baca habis kat bilik aktiviti tu. Lepas daripada parti musolli, masa awal-awal master sebelum Covid. Habis dah baca. Sebelum Covid apa waktu tu? Tu betul. Waktu Covid, sebelum Covid habis baca. Hingga dulu. Dulu ada orang muslimat. Dia nak buat program dengan ustaz apa? Dengan Ustaz Hasma. Ustaz Hasma Harun. ABN kata, ustaz, batal kelas boleh ke? Sebab apa? Sebab ni tak ada, semua penuh tempat, tak ada tempat kecuali bilik aktiviti lah boleh pergi pun. Dia kata tak apalah, kita buat dekat kelas yang kita punya kelas ni buat kat kelas biasa lah.
Suruhlah orang tepuh kelas ke apa, buat kelas biasa. Buat kelas biasa. Lepas tu waktu kita baca tu, perukuna tu, dekat kelas tu, perempuan sekok tak ada. Perempuan yang selalu mari ngaji semua, sekok tak ada. Semua pergi situ. Semua pergi kat tempat tu, kat usaha semua, dekat bilik aktiviti. Penuh orang. Oh dia dahsyat kan pokok ni. Dengan mengaji-mengaji habis. Sebab dekat ceramah dia ya, Allah lah kata. Macam mana kata. Hatam ngaji pun ada, hak ngaji pun ada. Tu dia cek. Hatam ngaji tu tak apalah. Kita boleh kata dia ni mungkin syok tu ingat ceramah lah kot. Tak apa. Hak ngaji pun pergi juga. Allah jeng. Tu tepuk day tu. Allah macam mana. Orang bertembung ceramah dengan mengaji kitab dulu lah. Weh Allah lah mangkak tu. Apa semua tu boleh tengok ke YouTube belum lambat dah. Allah punya tu tasuk, punya nok. Allah. Kalau dia punya nok tasuk gitu tu, kalau dia pindah kat mengaji kitab tu, aling lah kawan tu. Tu. Tembung qasidah mengaji kitab lu ni qasidah pula. Jeng. Jadi tak betul. Zaman kita mengaji dulu, kalau temu ceramah dengan mengaji kita dulu waktu kita degree ni bro, mana pernah pergi Ustaz Zaid terus tak pernah pergi. Sekarang ya itu sekali dua pergi saja nak tengok depan, baru first time tengok. Dulu tak ada pergi, dia mari dekat-dekat pun tak pergi ke. Sebab kita ada pengajian kita. Kalau maghrib dengan Ustaz Raizah ke, dengan Ustaz Wan Junaidi ke, lepas isyak dengan Ustaz Mahdi, dulu sebelum zaman-zaman live tu lah. Tu rakaman tu suara dah siang. Dia boleh pula buat ceramah tu. Belik. Ceramah hari Izzah tak pernah pergi langsung. Tak apa BMKM pun dah dia panggil. Jumpa lecturer tak pernah pergi langsung kita. Tembung habis dengan kelas. Dia buat malam-malam tu. Dia panggil apa? Mentor-menti. Tak pernah jumpa menti siapa dia tau. Siapa tak mentor aku. Tak pernah pergi langsung. Program kelas pun tak pernah pergi. Tembung habis. Pergi sekali je. Akhir sem di hotel tu pun nak pisah lah. Buat sedih-sedih apa, bukan kenal pun. Bukan sedih-sedih apa. Kita nak makan hotel tu mari je. Tidak tak mari je. Makan hotel sedap-sedap lagi. Tu apa dia tadi? Cerita siapa dia? Tiba-tiba tubik tu. Kedua, jangan dengki dan dendam akan orang Islam. Lepas tu payah nak jumpa perempuan mengaji sungguh ni, payah. Lelaki pun payah juga. Payah pun jumpa lah seorang dua. Hak perempuan ni payah juga. Dia suruh dengar ceramah. Ceramah status hak apa? Panggil apa istilah dia? Feeling apa? Yalah, apa dia ada panggil? Allah lupa lah. Dulu kita perempuan gitu ya. Apa dia panggil? Ingat. Healing. Ada satu lagi. Benda apa Alah, ni menjentik jiwa ni. Apa dia panggil? Allah istilah dia. Setak lah. Apa jenis tazkirah menyentakkan jiwa. Tu dia update lah tu. Ngaji apa, update mati apa sikit, habis cerita dah kawan tu. Tak ada apa dah. Tu dia kaji lah. Nak link Allah, tak tahu. Tu keluar hanya boleh mengajar budak pafar. Tak boleh dah mengajar ngaji surah. Boleh mengajar budak pafar. Tu pun bohong dia apa. Tak tahu. Hak kita kafir pun dia tak tahu, ada yang tak faham juga. Mari tanya kita. Allah lah, hang ni budak pafar ke budak degree ni? Tu. Allah lah, tak tahu. Jauh pala kita dengar. Keduanya, jangan dengki dan dendam akan orang Islam. Ni berkaitan dengan manusia belaka lah ni. Ketiganya, bersuci diri, iaitu istinja daripada kemih kencing dan tahi. Iaitu seperti mana Nabi SAW dia letakkan pelepah tamar untuk orang yang kena siksa di kubur sebab tak bersih cuci dia tu. Keempat, mengerjakan sembahyang pada tempat yang suci supaya sah sembahyang dia. Ni dia panggil ni kalam ni perkataan ulama bukan hadis ni.
Cuma kita buat muhasabah diri lah, kita tik satu-satu, buat kedok tu ya. Adapun aturan kita mungkar nakir kepada tu kecil dia buat, kepada mungkar dan nakir itu 4 perkara. Pertamanya mengucap syahadah pada tiap-tiap malam dan siang dengan suci hati dan fasih lidah. Nokta. Ucap syahadah ni kita ucap dah siang malam, mana semayang. Dan ucap syahadah juga satu lagi sebelum tidur. Takut-takut kita ni ada apa-apa ke yang membatalkan syahadah wal'iyadu billah, tu jadi syahadah kita lah. Keduanya tasdiq akan makna syahadah. Tasdiq, benarkan, terima apa yang dibawa dalam hati, di dalam hati kita. Ketiga, jangan berkata-kata dusta, bohong. Kalau dusta tersebut wajib bohong, seperti aib sendiri. Ni ada program membuka aib orang, geng juga. Ada dulu program kelas. Program kelas kelas kita ni banyak kali buat program. Kita tak pergi belakang. Ada buat program apa tu 3 hari 2 malam. Dia panggil apa? Dia panggil macam mana tak ingat. Ya bukan ni program macam ni. Dia macam dia kalau tak puas hati dengan kawan tu, dia cakap terang. Apa dia panggil? Professional lah dia panggil. Macam tu lah. Kita tak tahu. Dia buat unggung api tengah tu. Lepas tu cakap saya ni ada kononnya ukhuwah lah. Allah, ukhuwah kepala bapak tu. Kau air orang. Saya ni tak puas hati dengan ni. Sebab apa? Sebab dia 2 pagi tu buka lagu kuat-kuat. Saya harap lah lepas ni slow rezeki, tak payahlah buat. Apa benda buka air orang tu. Daripada orang lain tak tahu jadi tahu. Gini rupanya. Pula. Jadi nak buat program pun kena ngaji lah juga, cik oi. Jadi dosa pula. Tu malah ikut program kelas ada benda tu. Tu mana dia? Tak fi program kelas. Ngarut. Campur lagi, puan lagi, tu lagi teruk tu. Keempatnya, hendaklah memeliharakan segala orang mukmin. Memelihara apa? Memelihara hak orang mukmin. Nisbah kalau jumpa beri salam, senyum, tu hak dia. Kalau dia minta nasihat. Adapun aturan kita kepada timbangan itu mizan. 4 perkara. Pertama, hendaklah berguru ilmu. Serta mengerjakan apa yang kita belajar tu. Dia panggil al-ilmu wal amal. Keduanya, hendaklah suci segala pekerjaan seorang. Suci daripada riak, suci daripada takabur, suci batin. Supaya amalan diterima. Kalau ikhlas, barulah mizan tu akan dapat menaikkan kebaikan kita. Ketiga, hendaklah berbaik perangai kepada segala makhluk. Dari sudut tasawuf pula, hablu minan nas, lebih utamakan mokpok dulu berbanding orang lain. Dan keempatnya, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala pekerjaannya yang baik-baik. Kalau yang buruk, dia perlu bertaubat. Hak baik-baik yang dia buat, dia kena syukur kerana itu daripada taufik Allah Ta'ala. Adapun aturan kita kepada surat-surat, yakni suhuf amalan, surat. Adapun aturan kita kepada surat-surat kira-kira itu 4 perkara. Surat-surat ni suruh amalan. Pertama, jangan banyak kata yang lain daripada menyebut-nyebut nama Allah. Banyak berzikir. Tak bercakap sia-sia, tak bercakap benda haram. Sebab semua benda yang dicakap tulis belaka. Kedua, hendaklah memendekkan umur, yakni bercinta, bukan bercinta bercinta-cinta tu. Hendaklah memendekkan umur, yakni bercinta panjang umur. Mana berlawanan ni? Hendaklah memendekkan umur, yakni bercinta panjang umur. Kalau bercinta tu boleh kita kata bercinta-cinta. Hendaklah memendekkan umur.
Ke mana pula ni? Hendaklah memendekkan umur. Tengok semula apa dia ni. Ni lagi tak perguna dah ni. Ketiganya, hendaklah berbanyak-banyak pujinya seorang kepada Allah Ta'ala. Samalah banyak puji tu di sebuah alhamdulillah tu. Banyak zikir sebut nama Allah tu. Zikir dulu tu zikir belakang tu, puji dengan nama sebut nama Allah Ta'ala tu. Keempatnya, hendaklah berbanyak sedekah. Sedekah kepada orang yang tidak berkemampuan, fakir miskin. Adapun orang yang sama level dengan kita, orang yang kaya, dia panggil hadiah. Tak layak panggil sedekah. Macam duit raya kita bagi ke orang ke, dia tu bukan fakir miskin, kita kata hadiah, jangan sedekah. Bagi ke tok guru ke, ni sedekah ni. Kalau dia reti, dia faham, dia tak ambil dah. Alah hadiah yang ambil. Adapun aturan kita kepada titian siratil mustaqim itu 4 perkara. Pertama, hendaklah berkasih-kasihan sama Islam. Hendaklah berkasih-kasihan sama Islam. Ini sesama orang Islam dengan kerana Allah. Keduanya, berbuat bakti kepada ibu bapa kita, iaitu mendengar segala tutur kata mereka selagi mana tidak bertentangan dengan syarak. Ketiganya, jangan menyembunyikan pengiriman orang. Jangan menyembunyikan pengiriman orang. Pengiriman ni amanah. Menyembunyikan ni khianah. Jangan menyembunyikan pengiriman orang. Pengiriman orang ni, kiring ni amanah. Orang amanah kita sesuatu, kita tidak laksanakan. Keempat, berlaku menurut laku orang kebanyakan. Berlaku menurut laku orang kebanyakan. Berlaku menurut laku, payah Berlaku menurut laku orang kebanyakan, supaya jangan kelihatan orang amalan seorang. Berlaku menurut laku orang. Bahasa dia pelik sikit Berlaku menurut laku orang. Berlaku menurut laku orang kebanyakan. Apa maksud dia? Iaitu dia ni buat macam orang biasa, macam orang ramai. Supaya apa? Supaya jangan kelihatan orang amalannya. Itu. Berlaku, yakni dia melaksanakan, perbuatan dia, ahwal dia tu seperti kelakuan orang ramai. Orang kebanyakan, orang ramai. Supaya apa? Supaya dia tidak terzahir amalan kebaikan dia. Situ. Adapun aturan kita kepada neraka itu 4 perkara. Pertama, membaca Quran seboleh-bolehnya, semampu mungkin. Paling kurang khatam setahun sekali. Lagi bagus lagi sebulan sekali. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab At-Tibyan, dia jumpa orang yang paling banyak khatam Quran sehari 8 kali. 4 kali siang, 4 kali malam. Kedua, menangis pada siang dan malam kerana takut akan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan itu menjadi sebab dan ikhtiar untuk dia hapuskan dia daripada neraka, membebaskan dia daripada neraka, dapat memadamkan api neraka daripada dirinya. Ketiga, meninggalkan segala pekerjaan maksiat, sama ada maksiat itu dosa kecil ataupun dosa besar, semampu boleh, kerana menjauhi daripada haram. Keempatnya, jangan berbuat zina. Noktah. Tunggu dah tu. Zina ni, ada zina hakiki, ada zina hakiki, zina majazi. Zina hakiki, zina masuk hajafah ke dalam farah. Zina majazi, melihat, menyentuh, mencium, tu zina majazi. Melihat orang perempuan ajnabi, tanpa ada hajat, tu zina mata. Pegang dia, zina tangan. Ada pun dia panggil muqaddimatuz zina, la taqrabuz zina. Adapun aturan kita kepada syurga itu 4 perkara. Pertama, buat kebajikan, dia lawan pada tadi. Kedua, kasih akan aulia illah, aulia wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ketiganya, mengerjakan segala suruh Allah Taala. Keempatnya, memberi orang meminta, iaitu sedekahlah. Orang minta tolong, kita beri pertolongan.
Orang nak hajat, kita tunaikan hajatnya. Tu. Adapun aturan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 4 perkara. Pertama, kasih akan Rasulullah. Hak ni wajib. Siapa benci kafir. Kedua, mengikut segala perangai Rasulullah. Hak ni sunnah jibiliyah. Adapun yang wajib-wajib, yang sunat dari sudut pakaian sunnah jibiliyah. Selain daripada pakaian-pakaian, perbuatan-perbuatan sunnah yang sunat buat. Ketiganya, berbanyak-banyak membaca selawat. Kalau ahli sufi 12,000 kali, tu pekoh 300 kali paling kurang. Itu disebut dalam Syarah Sanusiah. Keempatnya, kasih akan segala ulama. Yang apa tu? Yakni yang zahir pengajarnya segala kitab. Yang musannif nak baca apa? Kasih akan segala ulama yang musannif. Kalau musannah, benda yang ditulis. Musannif ni tulis kitab. Yakni yang zahir pengajarnya segala kitab. Pelik sikit lah bahasa dia tu, tapi faham lah. Nak suruh hormat ulama lah. Hormati ulama lah ke mana? Iaitu jaga adab dia, ambil ilmu dia. Ni jaga adab lebih, ilmu tak mau ambil. Lepas tu mati, lepas tu buat sedih-sedih. Habis cerita. Waktu dia hidup, semata-mata dia hidup, tak mau pergi ambil pula ngaji kita dengan ceramah ya. Adapun aturan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekurang-kurangnya itu 4 perkara. Dan jikalau dinyatakan itu terlebih banyak, kalau betul-betul sungguh banyak, tapi ini paling kurang. Pertama, menyuruh segala manusia berbuat kebajikan. Tu amar ma'ruf. Orang tak boleh buat ni. Kedua, menegahkan segala manusia berbuat kejahatan. Nahi mungkar ni ada syarat. Kalaulah kita nahi mungkar tu dia dapat berubah, maka wajib tegur. Kalau tak berubah, bahkan memberi mudarat kepada kita, maka tak wajib tegur. Ketiganya, beriktikad yang sempurna kepada Allah. Ini sifat 20. Keempatnya, syukur dan redha akan barang yang dihalalkan Allah Ta'ala dengan mengerjakan segala suruhnya ya Allah, dan menjauhi segala yang ditegahkan Allah. Redha dengan benda yang Allah halalkan, redha dengan apa yang Allah haramkan. Benda yang apa yang Allah haramkan kena jauh, redha dengan apa yang Allah halalkan kena buat. Redha lah kita ni wajib sembahyang, wajib puasa, Ramadan wajib puasa, tak boleh berzina, kena redha. Tu hak Allah Taala. Wallahu a'lamu bis-shawabi wa ilaihi al-marji'u wal ma'abu. Waw istinaf, Allahu mubtada, a'lamu khabar, bis-shawabi jar majrur, wa ilaihi jar majrur, ta'alluq suatu mahzuf khabar muqaddam, al-marji'u mubtada muakhar, wal ma'abu 'athaf al-marji'u. Bermula Allah itulah Maha mengetahui dengan perkara sebenar, dan hanya kepada Allah jualah tepat kembali dan tepat balik. Sama ya, apa muradi. Wallahu a'lam. Ada soalan? Mungkar, mungkar ni benda, okey, dalam kitab Bahjatul Wasail bi Syarhil Masail, Syekh Nawawi Al-Bantani sebut benda yang wajib ditegur adalah mungkar, iaitu benda haram saja. Adapun benda makruh, sunat tegur. Benda makruh, sunat tegur. Begitu juga amar ma'ruf, yang wajibnya kalau benda tu wajib. Kalau yang sunat, sunat saja suruh. Begitu. Selagi lepas ni khutbah Jumaat baca ni, tak apa dah. Khutbah Jumaat, pompang-pompang, lepas tu talqin. Talqin tu kita kena ambil tobik kat atas bilik. Ada tobik dia. Kita dah baca kat Suryati. Satu kuliah tobik talqin. Lepas tu sampai muka surat 77. Lepas tu esok pagi macam biasa, kita esok dia sebab lepas tu tulak yang jilid 3 tu dia nak buat pagi. Mungkin malam tak boleh buat kot. Dia nak buat pagi hari Ahad dengan Rabu. Hari Ahad pukul 11. Tak apalah, hari Ahad pukul 11, hari Rabu pukul 11. Hari Rabu tu khatam lah. Kita khatam hari Senin dah. Tak apa. Hari Ahad tu pagi pukul 11 tu tak ada lah ni. Dia ada apa? Kitab Kasyfun Niqab tu. Kita akan buat pukul 8 pagi lah waktu tu.
8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11. 3. Lepas tu baru kasyfun niqab. Lepas tu petang sambung semula. Hari Isnin pagi tu khatam. Ni kita berderah ni. Habis ni tak ada apa dah. Ya, salah tak ada. Wallahu ta'ala alam. Sambung pukul 2 suku insya-Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.